Assalamualaikum. Saya Zain Hamid ataupun Zain Rough Edge. Dari kumpulan Rough Edge. Okay. Just nak beritahu korang semua guys. I'm so happy today because hari ni saya nak introduce saya punya podcast sendiri. Nama dia 360K. Okay? Podcast 360K. Podcast 360K. Podcast. Ingat dalam otak Alright. Sebelum tu, okay. Kenapa nama dia 360K? Kenapa dia 360K? Sebab saya cover semua jenis story daripada setiap sudut 360 degrees. Okay, tak kira siapa pun. Yang penting ceritanya positif, positive stories, motivational stories, success stories, history. Tak kisahlah history apa pun, yang baik-baik sajalah. Okay, kenapa nama dia 360? Saya cover 360 degrees. Kenapa dia 60K? Sebab saya originally from Taman Tun Dr. Ismail, postcode 60,000. Okay, orang Sungai Mencala pun, kampung Sungai Mencala pun postcode dia sama juga 60,000. So kita gang 360K ataupun 60K untuk postcode lah. Okay, sebelum tu saya nak shout out to 360K podcast punya partners dan sponsors. Okay, sekarang ni kau boleh nampak kan mic ni. Okay, kau boleh nampak 360K menggunakan V-Fine K658 Dynamic Cardioid Microphone dari Music Bliss. Okay, the music shop that excites. Thank you so much Music Bliss. Okay, kalau korang suka dengan mic ni, korang boleh check it out diorang punya website, boleh tengok kat sana. Senang je sebab dia plug and play. Sangat-sangat senang. Okay. Juga terima kasih kepada kita orang punya storage sponsors iaitu Toshiba, tapi dia tak ada kat sini lah sekarang dia kat bawah. Okay, kalau korang suka, tolong subscribe pada 360K Podcast di YouTube, like dan juga sebarkan untuk kebaikan sejagat. Okey, benda-benda yang tidak baik seperti fitnah di akhir zaman tidak boleh berada di kawasan 360K Podcast. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa. Assalamualaikum Abang Ujang. Waalaikumsalam. Terima kasih join podcast saya 360K. Itulah, apa khabar bang? Sihat Baik, alhamdulillah. Membeku je kat rumah ni. Membeku kat rumah, mengejung kat rumah. Mengejung kat rumah, mereput orang kata. Mereput. Okey bang, itulah saya first time sebenarnya ni dapat peluang borak dengan abang ni. Tapi saya antara peminat-peminat abang yang ramai daripada masa zaman aku budak Minang apa semua dulu. So, boleh abang ceritakan sikit background abang? Nama penuh abang, nama sebenar abang. Takkan nama abang Ujang, Pak? Okey, nama betul saya Ibrahim bin Anon. Asal daripada Kuala Pilah, Kampung Juasih. Kuala Pilah Negeri Sembilan. Kalau daripada KL ni 2 jam lah naik bas. 2 jam lah lebih kurang. Daripada Kuala Pilah ke Seremban tu 23 km, ke KL 70 km. So kampung saya ni kira dengan bandar ni kira dekat lah, dengan KL dekat lah. Kira doket lah. Doket. Kira kalau orang kampung tu pergi KL, kita tak berapa heran lah. Betul. Kan? Betul, abang membesar di Kampung Juasih. Di kampung. Sekolah rendah di kampung sampai darjah 6. Sekolah rendah kebangsaan Pusat Juasih. Kemudian saya masuk sekolah menengah di sekolah agama. Kata satu sekolah agama, orang tu suruh masuk sekolah agama kan. Sebab dia kata semua adik-beradik semua pergi sekolah orang putih. Masa tu zaman-zaman LCE, HCC. Abang bukan KGV Tak. Saya bukan KGV. Saya sekolah Batu Kiki, tapi saya pernah pergi ke KJV masa pertandingan melukis peringkat Negeri Sembilan. Dekat KJV. Sekolah KJV ke? Tak adalah, arwah bapak saya KJV lah. Okey, saya pernah pergi, saya pernah apa di KJV tu. Pernah orang kata ada sejarah lah kat situ. Tahun 70-an di sekolah rendah di kampung juga, sekolah menengah di kampung juga, sekolah agama tu. Kemudian bila saya habis SRP di kampung tu, saya dapat ke sekolah Arab di Gemencih. Sekolah menengah atas dan sanawi di Gemencih. Dan Negeri Sembilan juga Dan Negeri Sembilan juga. Tapi duduk asrama. Duduk asrama kan. Jadi saya menghabiskan masa saya di sekolah agama ni lebih kurang dalam 4 tahun lah. Kemudian tahun 82 tu, saya balik ke sekolah biasa. Saya keluar daripada sekolah agama ni sebab tak enjoy. Sebab dia tak ada lukisan, tak ada sukan. Sukan pun main petang-petang je kan, tahulah sekolah agama kan. So main pun masa zaman-zaman tu, zaman sekarang dah mungkin dah
dah makin moden, so dia ada macam-macam game apa. Zaman saya tak ada. Bola sebiji tu letak tengah padang, mainlah ramai-ramai petang-petang. Main suka-suka. Main suka-suka. Kadang 20 lawan 20 kan. Jadi suasana tu tak berapa enjoy lah kan. Jadi saya pun keluar daripada sekolah agama tu lepas di Gemencih tu. Saya masuk ke sekolah menengah Batu Kikir. SMBK, Sekolah Menengah Batu Kikir. Pada tahun 81 saya di Sekolah Menengah Batu Kikir sampai saya tingkatan 5. Maknanya abang sekolah menengah aja nak kat 3 kali tukar. 3 kali tukar. Sebab sekolah agama ni orang tua suruh. Tapi hati saya ni lebih pada sekolah biasa sebab saya suka lukisan ni. Kan sekolah biasa ni kan ada subjek lukisan. Sekolah agama tak ada subjek lukisan ni. Jadi kita lukisan ni dah macam you main muzik lah. Kan. Kita dapat benda tu kita leka kan. Maknanya abangnya melayan melukis ni daripada kecil lah sebenarnya. Daripada kecil. Daripada kecil. Sebelum sekolah lagi dah memang minat dah. Minat menconteng, jumpa buku conteng, dinding segala benda lah. Dapat pensel, dapat kertas, orang kata memang kita punya dunia lah, dunia kita dah lain lah. Macam musician dapat gitar. Betul, dia duduk seorang gitar tu, dia dah ilham, dia datang, dia main gitar, dia dah leka, dia tak tulis benda lain dah. Dia dah layan seorang-seorang lah. Dia dah layan seorang-seorang kan. So melukis pun macam tu juga. Jadi masa sekolah abang dah memang melukis apa semua. So macam mana abang kembangkan lukisan abang tu, abang jadi kartunis? Tu boleh cerita abang? Okey, jadi kartunis ni daripada dulu kita duduk kampung. So bila kita duduk kampung, majalah gila-gila masa tu dah ada dah kat kampung. Maksudnya majalah gila-gila ni pada tahun 79. Tahun 1979. 1979 gila-gila dah ada kat pasaran dah. So saya pada tahun 80, orang kata tahun 72 tu saya baru darjah 1. Tahun 72. Kemudian masa gila-gila keluar ni, dia dah orang kata majalah nombor 1 dekat Malaysia. Dia top. Dekat mana-mana, dekat negara ni, dekat Malaysia ni, mana-mana negeri kita pergi, semua gila-gila orang tahu. Orang kenal gila-gila ni. Jadi bila kita dekat kampung, kita minat lukis kartun, kita jumpa pula majalah macam tu. Of course cita-cita kita bila besar kita nak lukis dekat majalah ni. Rasa tu kan, kita kata memang tak nampak kerja lain lah. Sebab kita suka lukis kartun. Maknanya ada career. Ada career. Dah nampak ada career towards melayan kartunis ni, jadi kartunis ni kan. Sebab selalu kita boleh kata orang tua marah. Orang tua marah, kita pun kata macam mana dia marah orang main muzik lah. Kau ni main muzik kau nak jadi apa kan? Sama juga lukis kartun. Kau lukis kartun kau nak jadi apa? Kan? Orang masa tu, zaman tu semua nak jadi askar. Jadi peguam. Jadi peguam, cikgu, doktor, engineer kan? Konon-kononnya itulah dia profesional punya kerjaya kan? Kerjaya. Orang kampung sebut tu, ini berjaya. Tiba-tiba kita cakap nak jadi kartunis. Jadi kartunis ni, dia tak ada gambar dalam otak orang kampung masa tu. Kartunis apa kerja dia, macam mana pendapatan dia, apa semua kan. Kita pun tak tahu sebenarnya. Tinggal lagi kita rasa, ini tempat kita lah, hari-hari mesti lukis kartun kan. So daripada situ timbulnya minat nak lukis kartun dekat majalah gila-gila tu. Tapi saya tahu dia bukan satu laluan mudah sebab gila masa tu majalah nombor 1 dekat Malaysia. Kita duduk kampung kan. Yang orang yang melukis ni dekat Malaysia ni beribu-ribu. Ramai lah. Jadi proses tu daripada kampung tu, saya suka tengok majalah gila-gila dan saya suka tiru lukisan-lukisan dalam tu. Tiru lukisan tu. Kita memang ada bakat sikit. Kemudian kita tiru lukisan tu, dia memperbaiki skill kita lah. Jadi kita simpan lukisan tu, banyak simpan. Lukis atas kertas simpan, lukis atas kertas simpan. Jadi lukisan ni yang saya bawa ke Kuala Lumpur lepas saya habis sekolah. Pada tahun 82 tu. 82 tu saya habis SPM. Masa tu result tak keluar lagi, saya pergi Kuala Lumpur dengan satu tujuan, saya nak try gila-gila. So bekal yang saya bawa, lukisan yang saya buat itulah, yang banyak-banyak tu. So maksudnya abang umur 17 dengan berbekalkan apa yang abang dah pendam selama beberapa tahun melayan majalah gila-gila ni, abang cakap aku nekat, aku nak pergi gila-gila, nak try dapatkan kerja macam tu. Nak jadi kartunis. Jadi kartunis. Niat hati tu memang nak jadi kartunis kat sana. Kita tak tahulah macam mana cara dia nak sijil ke apa, tak ada fikir pasal tu. Cuma kita fikir kita ada koleksi lukisan banyak. So itu yang modal dia. Dan bila saya bawa tu, benda tu bertepatan dengan konsep
penerbitan. Mana-mana penerbitan, bila dia nak pilih pelukis, dia akan tengok folio. Oh, tapi itulah abang 17 tahun kot masa tu. Umur 17. Kita tak tahu pun macam mana abang boleh penetrate gila-gila? Tu yang nak tahu tu. Sebab gila-gila dia dekat kampung kita tersebar. Dekat kampung ada jual kat kedai-kedai. Kalau kita pergi kedai ada gila-gila gantung. Sebab gila-gila ni bila dia keluar, dia macam satu fenomena. Maknanya kalau dekat kampung tu, katakanlah orang kampung tu beli majalah gila ni, simpan dekat rumah dia. Neighbor 2-3 rumah tahu. Oh, dia ada collection, ada collection. Dia ada gila-gila baru. So nanti kita budak-budak berkumpul-kumpul lah pergi kat rumah dia nak pinjam, nak baca. So benda tu akan pas. Baca, pas. Kadang-kadang kita dapat yang last, kadang-kadang kita dapat nombor 10. Kadang-kadang 2-3 hari baru dapat pinjam kan. Kita pergi rumah orang kenduri dekat kampung-kampung. Kadang-kadang rumah orang kampung ni ada majalah tu atas meja dia. So baca. Berebut baca, leka baca. Majalah ni sebab dalam tu banyak kartun. Kita minat kartun. Dan sebelum tu kita cuma tengok majalah dalam surat khabar. Ada strip, 2-3 strip, itu pun kartun daripada luar negeri, kartun Mat Saleh kan. Macam Tarzan, Bino. Jadi bila kita dapat satu majalah yang tebal, dalam dia semua kartun dan bahasa Malaysia. So dia macam satu benda yang tak tahu nak cakap lah, benda yang best sangat lah. Pada kita yang minat melukis ni, kita dapat tengok lukisan, kita dapat tengok kartunis ni macam mana dia bekerja. Sebab dalam tu ada berita-berita kartunis pula dalam tu kan. Kemudian kita tengok stroke lukisan-lukisan dia yang berbagai. Kita tahu lukis satu modul dia, satu karakter je. Tapi bila kita buka kartun, kita tengok yang ni lukisan dia style dia macam ni. Yang ni kita tengok fast stroke. Yang ni lukisan dia macam komik. Dengan background dia, apa medium yang dia gunakan. Dia pakai pen ke, dia pakai brush ke. Jadi benda tu buat kita berfikir, kita tengok dia buat macam mana, dia buat macam mana. So perasaan ingin tahu apa yang dia pakai tu buat abang lagi mencari lah. Kita nak tahu sangat dia lukis ni macam mana, dia pakai apa. Macam mana lukisan tu boleh dia transfer dekat atas majalah ni jadi buku. Kemudian dia cetak macam mana kan. Jadi nak tahu sangat. Kira abang pergi detail juga ni bang. Untuk umur muda, teenager masa tu, remaja, abang ambil tahu not just dapat peluang nak cari peluang bekerja kat gila-gila, tapi sebenarnya nak tahu macam mana dia cetak, macam mana lukisan ni macam ni boleh jadi macam ni. Banyak juga tu pada umur tu kira macam advance juga lah sebenarnya. Saya suka sebab saya suka benda tu. Apa saja berkaitan dengan tu saya suka. Kemudian masa tu ada pameran di UKM. Pameran pertama sekali dekat Malaysia. Majalah gila-gila buat pameran. Sebelum ni tak pernah lagi ada pameran kartun dekat Malaysia ni. So pertama kali dia orang buat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masa tu tahun berapa bang? Masa tu saya tak masuk gila-gila lagi. Saya masuk gila-gila tahun 82. Before that. Sebelum 82. Oh, masa antara 79 ke 81 lah. Antara that year lah. That year lah. Bila gila-gila buat pameran di Universiti Kebangsaan, UKM. Kakak saya kebetulan bekerja dekat sana, dekat UKM sebagai pengurus perumahan di Kamsis Rahim Kajai. Dia pengurus perumahan kat sana dan dia bagi tahu saya, dia balik kampung, dia beritahu saya, dia kata ada pameran kartun. Dia tahu saya suka kartun. Jadi kakak saya ni bawa saya ke Kuala Lumpur, duduk kat Bangi, Bandar Baru Bangi dan pergi pameran kartun tu. Jadi dekat sana saya collect lah semua, bawa satu buku, jumpa semua kartunis yang saya tengok sebelum ni dalam majalah. Minta dia orang signature, lukis, collect lukisan semua. Macam pergi Toys R Us abang kita tengok, ni kartun dia, ni kartunis dia. Kita pergi jumpa dia kan. Tolong sign. Jadi saya jumpalah kartunis Kerengga, Nan, Lat, Tazili. Itu semua kartun-kartunis yang saya minat. Saya minat. Jadi, memang semua tu idola abang lah tu. Idola. Sebab daripada kampung kita tengok lukisan je. Tak jumpa orang kan? Tak jumpa orang. Sekali bila kita pergi pameran, kita jumpa, macam ni rupa dia kartunis. Kita rasa macam, orang kata goosebump lah. Kan? Rasa macam kita jumpa idola kan. So saya collect semua lukisan tu dan saya simpan buku tu. Bila tahun 82 tu, saya minta kerja di gila-gila dan saya bawa folio tadi. Dan saya diterima jadi kartunis. Saya tak tunjuk dekat dia orang autograf tu. Lepas dekat setahun kerja baru saya tunjuk dekat kartunis. Saya kata dulu satu hari aku pernah minta autograf korang semua. So dia orang panggil saya peminat masa tu. Bang. Okay, saya nak tanya bang. Pada umur 17 tahun abang dah kerja kat gila-gila. Macam mana abang boleh dapat tu? Tu nak tahu tu. Macam tu lah tadi. Saya bawa lukisan. Macam mana dia orang boleh
macam boleh yakin ni macam aku boleh ambil dia ni sebab pasal lukisan abang lah. Saya bawa lukisan tu, saya pergi kat pejabat tu, saya kata saya nak jumpa Jaafar Taib. Nak jumpa sebab saya baca dalam majalah tu pengarah urusan dia Jaafar Taib. So Jaafar Taib ni of course orang nombor 1 dalam majalah ni. Jadi saya pergi sana, saya tak nak jumpa siapa. Saya nak jumpa Jaafar Straight away jumpa bos. Jumpa bos. Tapi untuk 17 tahun maknanya abang memang betul-betul ada, memang beranilah. Cakap abang punya fokus satu tujuan nak jumpa head dan kerja kat gila-gila. Tu je. Itu je target saya. Betul-betul saya pergi sana. So macam mana Jaafar Taib boleh terima abang tu nak tahu. Dia panggil masuk. Dia panggil saya masuk. Dia jumpa, panggil masuk bilik dia. Kemudian saya tunjuk dia lukisan. Ni lukisan saya buat daripada dekat kampung saya cakap. So dia baca lah. Dia selak satu. Masa dia selak tu saya nampak dia senyum. Dia senyum, kadang dia gelak kan. So kita dalam hati pun kita dapat rasa dia suka kartun ni. Jackpot lah dapat hit dia ni. Maknanya abang ada cerita lah. Sambil abang melukis semua tu, abang ada cerita abang lah dalam tu. Ada dalam tu, ada kartun, ada siri, ada loose kartun, macam-macam kartun saya buat dalam tu. Koleksi yang saya simpan selama saya duduk kat kampung banyak. Tebal ni. Maknanya abang datang prepared lah. Abang datang bukan kosong lah. Kita datang dengan hasil-hasil. Kalau dia nak tengok, boleh ke awak melukis? Ini hasil lukisan saya. Tapi lukisan tu tak cantik sebenarnya. Lukisan tu kalau tengok balik, memang buruk lah. Cuma Jaafar Taib pernah cakap, dia kata dia suka teknik penceritaan, cerita, konten dalam tu. So dia suka kartun dalam tu, dan dia kata kalau saya tawarkan awak bekerja dekat gila-gila ni, nak tak? Of course lah saya nak, memang tu tujuan saya kan. Yelah, betul. Hari ni dia offer, besok pagi tu pagi-pagi datang dah. Datang kerja. Abang start kerja dah masa tu? Start kerja, besok pagi start kerja. Dah dapat kerja ada tempat yang memang nak pun kan. Bang, saya nak tanya ni bang, berapa gaji abang masa tu bang? Masa tahun 82 tu. 250. Sebulan? Sebulan. Tapi 250 sebulan kira okey lah. Okey lah. Tahun 70-an, belum bisa 10 sen lagi. Betul. Kan lipat 10 sen. Kan? Kalau dengan 250 tu, nilai dia tu orang kata boleh survive lah. Boleh survive. Boleh survive dengan tambang, makan apa semua, kita tak banyak belanja. So zaman tu saya rasa okey lah. Bagi saya yang datang daripada kampung, dapat 250 sebulan. Lepas tu buat kerja yang saya minat, yang saya suka. Itu sebenarnya yang lebih utama. Kan? Betul. Benda yang kita suka, jadikan kerja kita. Jadikan kerja kita. Kan? Jadi saya duduk tumpukan lukisan dekat gigi tu, sampai saya tidur dekat ofis. 2-3 orang kartunis tidur dekat ofis sebab kita bujang kan. Balik rumah pun nak buat apa? Tengok TV je. Tidur situ je lah. Baik tidur dekat ofis. Jadi kita ada banyak masa dekat ofis. Sambil tu boleh pakai telefon ofis kan. Malam boleh bergayut kan. Itu salah satu advantage dia. Kita duduk bujang tak ada telefon. Ofis ada telefon. Dan kita melukis. Siang malam kita melukis. Dan kita hasilkan dalam tempoh 85 3 tahun ingat. Saya keluarkan buku pertama. Abang punya first is memang Aku Budak Minang lah? Bukan. Yang pertama tajuk dia Ujang. Ujang dulu kan. Ujang tu kompilasi daripada semua kartun-kartun yang saya pernah buat. Dia compilekan balik, dia keluar satu buku Ujang tajuk dia. Kemudian 2 tahun 3 tahun kemudian saya keluarkan lagi satu buku lagi, Aku Budak Minang. So Aku Budak Minang ni yang hit ni. Aku Budak Minang tahun 80 85 80 ke atas rasanya lah. Dalam sekitar tu lah, saya pun dah tak ingat sebab lama sangat dah kan. 20 tahun dah, 30 tahun, 40 tahun dah. Jadi dalam tempoh saya dengan gigi dia tu, saya keluarkan lebih kurang dalam 6 buah buku. 6 buah buku, satu daripada dia novel Jibam. Okey. Novel Jibam. Yang lain tu kartun lah. Aku Budak Minang, Acha, Koleksi Ujang, kemudian adalah beberapa tajuk lagi. Gila. So tempoh abang tu, lepas tu abang 10 tahun juga kan, dengan cerita abang 10 tahun juga dengan dia kan. Dengan gila 10 tahun. So masa tu siapa yang tengah famous masa tu jadi kartunis? Zaman saya. Masa abang masuk. Okey, masa saya mula masuk, paling masa tu yang top Nan deteksi. Kemudian Jaafar Taib, Zainal Bongsin, Minah Lete.
Rashid Asmawi, Long, Kerengga. Itu semua nama-nama yang memang itu otai-otai gila-gila tu. Otai gila. First generation lah. Yang dia orang ni. So abang kira generation ke berapa? Saya dah masuk generasi yang ketiga. Masa tu batch abang? Batch saya yang sama dengan saya masa tu kartunis Cabai. Cabai, Aloy, kemudian kartunis Boy PJ, Azhar. Azhar tu semua sama-sama saing saya. Roslim, Dekat Cai. Roslim Dekat Cai. Okey. Dan Cabai 3 dari Pingitan. Ada lebih kurang dalam beberapa belas orang jugalah zaman tu. Lepas tu abang dah jadi senior lah lepas tu kan. Lepas tu adalah kartunis yang baru masuk apa semua. Kemudian new generation masuk. Maknanya saya generasi yang ketiga masuk. The fourth generation tu saya dah mula explore animation dah. Oh, abang dah start animation tahun masa tu? Tahun 93 tu. Saya dah mula merisik-risik tentang animasi dekat Malaysia ni. Sebab cerita-cerita nak buat animasi tu dah mula berputik kan, tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Okey bang, sebelum kita melompat ke tempat-tempat lain, sebelum tu saya nak tanya abang sangat successful dengan Aku Budak Minang. Memang saya pun memang layan lah Aku Budak Minang masa kecil tu. Apa yang inspired abang untuk cerita, tulis, lukis story pasal Aku Budak Minang ni? Dia factual ke ataupun fictional ke? Abang boleh cerita bang. Okey. Aku Budak Minang ni dia lebih kurang macam autobiografi lah. Lebih kurang. Autobiografi abang lah. Kisah hidup saya lah. Kisah hidup abang. Kalau orang dulu dia kan tulis diary. Betul. Kan masa sekolah dulu budak-budak lalu tulis diary yang ini di Kuala Lumpur apa whatever story semua kan. So masa tu saya buat Aku Budak Minang tu dia umpama macam saya punya diary lah. Ada beberapa benda yang kita tak puas hati dengan life kita ni kan. Kita tak puas hati dengan family ke, dengan apa ke semua. Semua abang cerita ni? Semua saya cerita dalam tu. Bukanlah semua, tapi kebanyakannya saya cerita dalam tu lah. That's why karakter-karakter yang ada dalam Aku Budak Minang tu sebenarnya karakter yang wujud. Ada orang dia. Oh, memang wujud lah? Kebanyakan dia. Boleh kata 70% dalam tu ada orang dia. Macam karakter kakak tu memang kakak-kakak saya. Kemudian adik tu Acha tu memang adik saya. Family. Kemudian cerita yang saya garap tu sebenarnya dia sesuai dengan konflik yang berlaku pada zaman tu. Tahun 80-an ke 90-an. 80-an 90-an tu. Dia zaman orang kampung mula berhijrah ke bandar. Kebanyakan orang dah mula pergi kerja kilang, pergi apa kan. Jadi kampung-kampung ni dah mula budak-budak keluar lah. Kan? Kemudian mulanya start budaya rock apa semua zaman tu. Jadi saya ni salah seorang daripada yang ramai-ramai ni lah yang join in berhasrat nak keluar daripada kampung, pergi bekerja di Kuala Lumpur, mencuba nasib di bandar dengan tak ada apa-apa pendidikan apa semua kan. Jadi ramai yang macam tu masa tu. Kemudian ada juga orang kata masalah yang timbul masa tu, orang kata dalam kita mencari identiti. Daripada zaman kanak-kanak kita nak berubah ke remaja kan. So ada satu konflik masa tu. Kan? Konflik kehidupan lah. Mistaken identity. Identity. Kan? Kita nak mencorak diri kita menjadi dewasa daripada nak masuk zaman remaja kan, kelam kabut masa tu kan. Jadi Aku Budak Minang ni sebenarnya menggambarkan gejolak jiwa tu, perasaan tu yang ada pada semua orang sebenarnya. Dia duduk mana pun, ya, dia ada proses tu. Jadi sebab tu Aku Budak Minang ni dia orang rasa kebanyakannya hampir dengan diri dia. Sebab dia kisah tentang satu orang budak remaja nak keluar daripada kampung, mencuba hidup dia, nak mencorakkan hidup dia, kemudian mencari jati diri dia, masalah yang dihadapi, masalah apa orang kata, percintaan, masalah keluarga, masalah nak belajar, mencari career. So semua orang lalu benda tu. So Aku Budak Minang ni sebenarnya itu dia, gambaran tu. Itu yang membuatkan dia sentiasa evergreen. Sebab bila ada dia newcomer yang new generation ni membesar, habis je zaman persekolahan dia akan mula menghadapi benda tu. Dia mula konflik jiwa lah, konflik identiti. Konflik identiti tu kan. Dia nak jadi apa? Kan. Dia tak tahu arah lagi. So Aku Budak Minang ni itu, kisah itu. Sebenarnya. So based on your life, abang lukis dan bercerita dalam Aku Budak Minang lah.
Jadi mana cerita tu saya blend lah. Blend juga dengan boleh relate dengan orang-orang. Relate dengan ada kawan-kawan juga yang lalu kisah-kisah bini saya ambil, saya blend kan dalam cerita tu. So dia ada banyak cerita yang kalau kita tengok Aku Budak Minang tu, dia memula kisah tentang kampung, culture, adat pepatih. Ada satu keluarga yang hidup dalam suasana adat pepatih dengan adab, adat, menghormati orang tua semua. Tiba-tiba dia pergi transfer, bertukar, pergi ke urban. Pergi ke satu bandar, di cultural shock. Kan? Dia mula pergi pub, kan? Dia pergi joget, dia pergi tengok orang mabuk, dia kenal paipon lah apa tu. Itu cultural shock. Itu real life. Itu sehabis real lah bang. Tak boleh tipu benda tu. Memang betul ada. Memang wujud zaman tu. Kan? Kita pergi race motor, pergi lepak dekat daya bumi, jumpa geng tu, jumpa geng ni, pergi main snooker, tangkap bola, simpan dalam poket kan. Nak main lama. Jadi itu yang saya ceritakan dalam Aku Budak Minang. Jadi kebanyakan orang bila dia baca, dia rasa macam, oh ini macam kisah aku je ni. So, boleh relate balik ke diri. So lepas Aku Budak Minang tu, apa abang buat pula lepas tu? Lepas Aku Budak Minang tu, saya ada juga terbitkan sequel dia, Acha. Acha ni kesinambungan daripada Aku Budak Minang tu. Tapi dia tak jadi fenomena macam Aku Budak Minang lah. Masa tu dalam gila-gila lagi lah? Masih dalam gila-gila. Saya keluarkan Acha, kemudian ada beberapa buku lagi lah. Maknanya saya habiskan masa saya dengan gila-gila 10 tahun dengan 6 buah buku. Dan saya berhenti sebagai kartunis kanan masa tu jawatan saya. Masa tu pangkat dah tinggi lah bang kan? Pangkat tinggi, gaji dah 3,000 dah masa tu. Dah otai lah. Daripada 250 sampai ke 3,000. Kira dalam masa 10 tahun kan? 10 tahun dah 3,000. Kira dah selesa lah. Dah ada bilik sendiri apa semua. Dulu satu studio duduk ramai-ramai. So sampai satu kita dah ada bilik kita sendiri, dah jadi kartunis kanan apa semua. Kira dah selesa lah keadaan pada zaman tu dan pada masa tu. Cuma hati kita tu dia tak puas. Kan lepas kita lukis kartun tu, kita nak tengok pula kartun kita tu bergerak. Kan kita tengok TV. Saya sentiasa rasa nak try benda baru kan. Maksudnya abang nak layan animation lah. Nak layan animation lah pula. Tapi tak kerti. Kata ada ke orang buat benda ni dekat Malaysia? Siapa yang buat? Tak tahu. Company mana buat pun kita tak tahu. Tapi ditakdirkan Tuhan. Satu orang telefon saya. Nama dia Kem Ismail. Kem Ismail ni daripada Karisma Company. Dia sebuah company yang buat macam projector system untuk buat housing, buat design apa semua. Dan dia ada komputer, masa tu komputer 3D. Komputer animation yang digunakan untuk buat rumah. Kemudian bila dia buat presentation, rumah ni akan tunjuk both side, boleh pusing, boleh tengok pintu, tengok dalam rumah tu kan. So komputer ni macam animation lah. Dan saya pertama kali tengok komputer macam tu, tak pernah tengok sebelum ni. Jadi bila dia jemput saya datang, dia tunjuk saya komputer tu. Dia kata, Ujang, saya ada barang ni. Tapi saya tak ada content nak buat, nak lukis. Jadi orang kata the right time lah, sebab saya kata saya boleh lukis, saya boleh buat skrip dan saya boleh buat konsep cerita semua. Tapi saya tak ada technical man yang nak garapkan daripada lukisan ni tadi, nak transfer ke digital dalam bentuk computer animation. So kita saya JV dengan Kem Ismail ni, kita berbincang, kata okey kita keluarkan satu animation. Saya akan buat dari segi konten, jalan cerita, konsep, character development pun saya buat. Kemudian Kem Ismail ni dari segi teknik computer animation. Macam mana dia nak transfer daripada sel animation, kita lukis atas kertas tu, dia nak transfer ke jadi benda yang bergerak. Jadi lukisan yang bergerak kan. Sampai dia bergerak. Dan kesan bunyi juga. Jadi perlibatan masa tu Zali Kamari. Dua-dua ni dah arwah dah. So, Zali Kamari ni seorang komposer. Dia create lagu latar untuk Usop Sontorian ni. Usop Sontorian lah yang animation tu? Ya, Usop Sontorian lah. Itu yang pertama dia. Maksudnya bila abang bincang dengan Kem Ismail ni, Kem Ismail betul? Kem Ismail, ya. Itu pada tahun berapa? 93, 94? Tahun 93. 93. Masa tu abang masih kat gila-gila lagi? Masih di gila-gila. Tapi abang dah nampak? Dah nampak ada laluan lagi kan? Peluang tak ada nampak. Tapi saya tak nak tinggalkan gila-gila macam tu je, sebab saya dengan gila lama, 10 tahun. Jadi saya
bawa proposal ni, jumpa dengan Jaafar Taib. Saya kata kenapa gila-gila tak buat animasi? Sebab gila-gila ni dah lama, daripada tahun 79 sampai tahun 93. 93 kan masa tahun tu. Kita dah ada banyak konten. Gila-gila ada dekat 700 right kartunnya. Jadi saya kata kenapa gila-gila tak buat animasi? Jadi masa tu Jaafar Taib kata, kalau buat animasi nak jual dekat mana? Dia tanya soalan tu saya tak boleh jawab. Saya pun tak tahu. Faham. Kan? Dia kata, okay, you boleh buat animasi. Tapi dah siap animasi tu, kau nak jual kat mana? Saya tak tahu nak jawab. Nak jual kat mana? Siapa yang nak beli? Betul juga. Berapa harga dia? Jadi, ada dilema dekat situ. Tapi kita punya hati tu, orang kata, nak juga. Nak juga. Degil juga. Suka cari masalah, orang kata kan. Dia kadang-kadang idea tu, dia kena berani je bang. Kena berkorban jugalah sebenarnya. Kita yakin sangat dengan idea kita tu kan. Macam mana hala tuju kita tak tahu lagi. So maknanya abang dah usulkan pada Jaafar Taib untuk gila-gila. So bila abang dah dapat jawapan macam tu, abang buat apa? Abang buat apa lepas tu? Saya berhenti lah. Abang berhenti sebab abang nak buat animation. In order to buat animation tu, saya kena berhenti sebab saya tak boleh kerja dengan dua syarikat benda yang sama. Okay, betul. Conflict of interest orang panggil kan? Conflict of interest. Jadi, tapi yang bab Jaafar Taib cakap kau nak jual kat mana tu? Macam mana? Abang buat apa kat situ? Tak nak kata apa, saya setuju je lah. Betul juga saya. Tapi abang nak teruskan juga animation tu. Saya nak terus, tapi saya tak beritahu dah dia tak setuju. Tapi okay, depan abang berhenti. Abang berhenti gila-gila. Abang nak teruskan juga animation tu. Masa tu kata-kata Jaafar Taib cakap kau nak jual mana tu, abang dah figure out ke belum? Nak jual kat mana? Dah mula terfikir. Dah mula terfikir. Dan saya tanya juga pada camp kata, macam mana kalau buat animasi ni nak jual kat mana kan. So dia orang memang ada planning. Dia orang ada perancangan dia untuk jual ke RTM, TV station apa semua. So kita dah nampak, nampak ada prospek lah. Itulah jawapan dia sebenarnya. Itu jawapan dia. Sekarang ni saya masa tu saya fikir saya lebih tumpu kepada develop karakter, buat konsep, cari apa cerita yang bagus untuk kita jadikan animasi. Jadi macam untuk bahagian marketing ni, dia ada unit marketing dia. Jadi saya rasa saya tak boleh fikir benda tu. So dia orang ada strategi yang dia orang dah plan. Maknanya dia orang tahu dekat mana dia nak jual. Kalau tak, takkan dia berani nak ambil animator ramai-ramai. Jadi saya pun hantar surat berhenti pada gila-gila. Saya resign. Dan saya buat full time dengan Karisma ni. Dan ditubuhkan Karisma Pictures. Karisma Pictures. Karisma ni ada 9 syarikat dalam tu. Karisma Group of Companies. Dia satu syarikat yang besar. So animation ni salah satu lah. Pictures ni salah satu. Karisma Pictures salah satu. Dia jadikan subsidiary company. Dia keluarkan Karisma Pictures untuk terbitkan siri Usop Sontorian. Jadi saya bekerja dekat situ sebagai pengarah seni dekat Usop Sontorian tu. Ada director kat situ lah. Tapi gaji tak ada. Gaji tak ada. Habis tu abang kerja free ke apa? Bukan, masa tu kita kerja macam mana tau. Kita pergi sana, buat kerja. Bila tak ada duit, kita beritahu dia. Saya tengah tak ada duit lah. Dia bagilah 500 ke. Dia bagilah 1,000 ke. Tapi abang, gaji sebelum 3,000 bang. Ni sebenarnya abang kira macam gamble jugalah ni. Gamble lah. Saya gamble. Sebab saya rasa masa tu, dekat Malaysia ada ramai kartunis. Kita ada beratus-ratus kartunis dekat Malaysia. So saya fikir, kalau saya buat animasi ni, saya akan jadi kartunis yang pertama dekat Malaysia yang buat animasi bersiri dekat Malaysia. Sebab masa tu kita tak ada lagi kartun animasi. Betul. Tahun tu kita cuma ada filem negara kan. Sang Kancil dengan yang monyet. Itu pun berapa minit je. Sekejap je kan. Lepas tu dia satu cerita je. Dia bukan bersiri. Dia bukan siri. So bila kita tengok benda tu, kita sesama kita tau. Saya, Kemis Ismail, kita punya cerita bukan dari segi dollar and cent. Kita fikir, kita kata kalau kita buat ni, kita jadi pioneer. Kita mencipta sejarah dekat Malaysia ni. So kita betul-betul orang kata bekerja bersungguh-sungguh untuk tuju tu. Untuk achieve tu. Untuk jadi company yang pertama keluarkan animasi ni. Jadi masa tu kita dengar Lat pun tengah buat juga. Lat tengah buat Kampung Boy. Tapi dia buat dekat Filipina kan. So kita jadikan tu modal dekat kita punya animator ni untuk encourage dia orang buat lagi laju. Kata kita kena cepat. Berapa lama bang? Berapa lama proses tu bang? Nak tahu proses tu? Proses kita buat tu dalam
2 bulan 3 bulan tu kita dah siap dah. Sebab kita buat staggered kan, kita buat 4 siri, 5 siri, bukan buat sekali banyak. Jadi untuk kita hantar ke TV ni, siap 4 siri tu kita dah boleh. Maknanya 2 bulan melukis, lepas tu garapkan jadi animation. Oh itu ya, tu 2 minggu je. Tu 2 minggu je? 2 minggu je. 2 minggu tu kita dah buat skrip, saya dah siapkan skrip, siapkan dialog. Kemudian kita animator kita ramai, 90 lebih. Oh, ramai animator. Ramai. So yang melukis tu abang seorang je lah? Yang anchor tu abang seorang. Saya buat karakter, katakan dalam tu ada 17 karakter dalam animasi tu. Ya. Saya lukis karakter tu, every karakter tu dengan dia punya size dia, dengan height dia, semualah. So nanti kita akan bagi kopi ni pada animator, dia orang akan tiru lah. Kalau watak Usop tu macam ni bentuk dia, watak Sing tu macam ni, watak Mak dia tu macam ni. So setiap animator dah ada dah dia punya graf tu, dan dia orang cuma tiru dan gerakkan, buat dia punya sel tu. Maknanya daripada setiap pergerakan tu kita akan buat let's say satu sequence tu dalam 12 frame, let's say 12 keping dia kena lukis. So kita bagi-bagikanlah unit tu untuk yang bahagian gerakan bibir, bahagian lip sync, untuk voice over, banyak apa orang kata, banyak bahagian yang buatkan kerja tu jadi cepat. Jadi sistem yang kita buat tu. So Usop Sontorian ni, ini fictional lah karakter, ataupun sama juga macam Kubudak Minang, dia adalah orang yang wujud? Tak, Usop ni fictional. Fictional, abang reka. So macam mana boleh dapat idea Usop Sontorian ni? Usop Sontorian ni yang pertama sekali dia relate dengan saya punya style saya berkarya. Daripada kalau tengok daripada saya mula tahun 82 tu, saya banyak cerita saya berkaitan dengan kampung, pasal budak-budak OKU. Saya ada 3-4 karakter yang memang akan ada OKU. Akan ada OKU ni. Kan. Kemudian tentang masyarakat. So benda ni dah orang kata dah sinonim dah. Kalau orang kata musician tu dia dah ada dia punya dia sendiri dah. Signature dia faham. Orang dengar ni, oh ni dia main. Macam tu. Jadi dalam lukisan kartun pun saya macam tu. Kartun saya mesti bercirikan tu. Kampung, masyarakat, apa semua. Jadi bila nak develop Usop Sontorian ni, kita masa tu memang tengah kempen untuk untuk multiracial ni. Untuk bersatu padu rakyat Cina, Melayu, India duduk dalam keadaan harmoni apa semua. Untuk kempen lah. So why not kita contribute something dalam animasi ni yang menunjukkan perpaduan rakyat Malaysia ni. So kita wujudkan karakter yang memang ada dekat kampung pun. Kan setiap kampung kita kan ada Chinatown. Ada Indian punya ni. Ada Indian, ada kawan-kawan kita Cina, Melayu. Kita harmoni kan dekat kampung masa tu. Jadi itu yang digambarkan dalam Sontorian tu, konsep tu. Dan alhamdulillah benda tu diterima ramai, sebab masa kita keluar dekat TV pun, kalau tak silap dalam masa yang sekejap kita dah meletup Usop Sontorian. Berapa lama bang Usop Sontorian, berapa season? Kita buat 52 siri lebih kurang. 52 episod lah tu. 52 episod. Ambil masa berapa tahun tu bang? Daripada 94 Setahun lah. 94, 95, kemudian ujung-ujung tu kita dah mula problem lah. Oh, abang problem dengan karisma ke apa? Ya, saya problem dengan karisma dah. Okey. Ini sebelum Ujang muncul, majalah Ujang muncul. Selepas. Oh, maksudnya masa buat animasi tu, abang buat majalah Ujang juga. Bila kita buat animation tu, kita ada banyak halangan yang kita lalu. Sebab kita bila jadi pioneer ni, banyak benda you kena orang kata try and error. Kan, dari segi teknikal dia, macam mana nak face human resource, banyak macam-macam. Jadi dalam proses tu, bila kita dah buat, kita tempuh semua tu sampai complete siap tu, so kerja kita rasa dah selesai lah buat animasi ni. Tapi ada masalah lain pula. Ada masalah lain. Cerita abang, apa masalah tu? Masalah dia bila kita hantar ke RTM masa tu, RTM dia tak tahu berapa nak bayar kita. Allah. Berapa RTM nak bayar. Sebab masa tu mana ada slot kartun dekat RTM. Betul. Tak ada slot. Kalau dia ada pun daripada luar kan? Daripada luar. Bang. Okey, lepas tu itulah dia dah Usop Sontorian dah keluar sebanyak 52 episod. Betul, problem dia is berapa harga nak jual animation tu kan, betul? So macam mana, apa solution dia bang? Dan solution dia masa tu kita ada banyak orang kata
animator ramai. Okey, ada 90 kan abang cakap. Kita ada dekat 90 orang. Kira nak bayar gaji macam mana tu? Jenuh kan. Lembab nak bayar gaji. Jadi dalam tempoh tu kena fikirkan satu alternatif untuk kita cover balik expenses tu kan. Jadi saya ada mock-up majalah hujang. So majalah hujang ni sebenarnya saya buat lama dah. Saya buat masa dekat Gila sih saya dah buat dah majalah hujang ni. Dan pernah approach Gila juga untuk terbitkan. Tapi masa tu Gila tak bersedia lagi sebab dia dah ada majalah fantasi, dia dah ada majalah humor, dia dah ada Bambino. So memang orang kata menasabah lah bila dia tak buat majalah baru sebab dia yang ada ni pun banyak tanggungan dia kan. Betul. Tapi cuma abang ada usul yang saya nampak lah macam abang nak buat animation, abang tanya bos abang kat Gila dulu, abang tak langgar, abang tanya dia dulu. Tapi because dapat jawapan yang macam sebenarnya macam ditolak lah, abang rasa macam tak apalah, aku boleh buat orang lain lah. Lepas tu even majalah abang yang hujang tu sendiri, abang ada usulkan juga pada Jaafar Taib. Ya, saya bagi juga. Tapi dia rasa macam dia tak bersedia lagi. Tak bersedia lagi. Sebab dia Gila dah ada 4 majalah dah waktu tu. Kan, so buat majalah ni bukan senang kan. Kita nak jaga dia punya deadline, nak jaga artis, nak macam-macam printing apa semua. Jadi pergi keluar masuk majalah tu pun dah pening kepala dah. Keluar masuk store, berapa return, berapa nak collect, berapa nak hantar luar bandar. Itu pun satu kerja yang teruk dah, satu majalah tu kan. Untuk hantar tu pun dah problem lah sebenarnya kan. Dah problem dah. Kan, nanti nak collect return, nak collect duit lagi. Kan, dia ada 50 outlet, ada 60 outlet. Nak collect bukan senang, bukan dapat serentak. Kemudian bulan depan nak bayar lagi untuk keluarkan isu yang terbaru. So saya faham masalah ni dengan Gila. Sekejap bang, abang apa yang saya buat? Gambar abang stuck. Animation tu tadilah. Maknanya animation tu dia dah reject. Kemudian majalah pun dia reject. Jadi saya tak nampak saya punya future kat Gila dah. Sebab kalau saya duduk situ saya akan macam tu je lah. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Dan kan kita dah fikir kita nak try something new kan. So saya pergi dekat Camp Ismail dan saya cakap dengan dia saya berhenti. Okey, kita buat benda ni kita. So maknanya start dengan animation dulu lah. Usus Senturian. Maknanya abang adalah partner. Ya. Kita macam mana nak cakap? Saya profit sharing. Tapi abang ada sign kontrak apa-apa? Ada. Black and white ada lah. Ada black and white. Kita ada back to back contract semua. Jadi kita jalankan Usus Senturian ni, kemudian tak boleh masuk ATM, kita keluarkan majalah hujang. Majalah hujang ni keluar, dia dapat cover. So majalah hujang under Karisma juga lah. Dia buat satu company lagi. Oh, buka lagi satu company under Karisma Group. Under Karisma Group buka pula Karisma Publications Berhad. Okey, itu untuk majalah lah. Ya. Jadi saya jadi pengarah penerbitan dalam publication ni. Okey. So dalam publication saya jadi pengarah penerbitan dan saya menguruskan majalah ni daripada A lah. Sebab dia orang ni tak tahu apa-apa sebab dia orang satu company yang nature business dia lain. Dia buat project system, buat housing apa semua. So abang memang layan benda ni daripada gila lagi. Daripada gila lagi. So abang tahulah dia punya selok belok. So Karisma Publication ni maknanya nama abang dengan Karisma. Saya dengan Karisma. Pun memang ada black and white lah apa semua. Ya, kita ada black and white. Okey, so yang Usus Senturian tu stuck. Senturian stuck. Dah bermasalah tadi. So kita tumpukan pada majalah. Okey. So dalam majalah ni saya ambil juga budak-budak animator yang dulunya buat Usus Senturian ni, mana yang berpotensi, yang lukisan dia bagus. Kita ambil dia, kita serapkan dia dalam grup publication majalah hujang. Siapa animator ni nama dia? Yang jadi pelukis, jadi kartunis ni? Macam Tembakau. Tembakau. Okey. Tembakau, Ai. Kemudian diorang ni semua animator lah sebenarnya. Dia semua asal dia animator. Tapi memang pandai melukis. Memang pandai melukis. Dia syarat animator mesti pandai melukis. Kena boleh melukis. Kemudian bila dia lukis kartun, dia ada pula idea, dia pandai buat plot, buat cerita, buat story. So abang rasa ini memang satu kepala aku ni. Kan? Sesuai untuk kita letak dia dalam unit kartunis, so dia buat cerita. So setiap kartunis ni dia ada dia punya orang kata expertise dia masing-masing lah. Ada yang pandai buat drama, ada yang pandai buat cerita, slapstick joke, macam-macam. So kita ada 45 orang kartunis dalam publication ni. Jadi majalah hujang ni kita keluarkan setiap 2 minggu satu isu kita keluarkan.
Kompetitor kepada gila-gila lah sebenarnya. Kompetitor kepada gila-gila. Kita cetak yang pertama tu 100,000 kita cetak. Majalah Ujang ni. Habis bang? Habis. Tapi gila-gila masa tu 300,000. Oh, triple. Jauh. Gila-gila memang jauh. Tapi abang kena faham, gila-gila dah berbelas tahun sebelum abang. Ya. Dan abang juga pernah bekerja di situ. So Ujang ni maksudnya first dia keluar 100,000 habis. 100,000 habis. Itu sebenarnya satu achievement lah kan. Sebab kita jual murah. Main harga. Okay. Sebab masa tu kita punya teori. Masa tu bang, gila-gila dah berapa ringgit dah? Gila masa tu tak ingat lah saya. Saya ingat RM3.50 kot mungkin. RM3.50 during that time kira mahal sebenarnya. RM3.50 atau RM3.8 kot. Masa Ujang? Saya jual RM2. Oh bang, nak kat separuh bang. RM2. Sebab kita target kita jual dulu. Maknanya kita masuk semua dulu ke pasaran. Bina nama. Biar semua orang dapat. Biar semua orang beli. Kemudian kita tahu berapa return. Dia bila tak habis, dia akan balik-balik. Cetak 100,000. Nanti kalau tak habis dalam tempoh seminggu, 2 minggu dekat pasaran, lori akan hantar balik. So kita boleh kira berapa return. Mungkin 100,000 tu return 5,000 ke 10,000 ke. Ada return. Tapi kalau below 5% kita kira sold out lah. Maknanya termasuk ada yang koyak, kena air ke apa kan. So dengan cara tu kita dapat berapa jualan sebenar majalah tu. Kita punya strength tu. 100,000 balik 90, katakan 100,000 return dia cuma 5,000 katakan. So kita tahu kita ada 95,000 pembaca dekat luar sana. Considered sold lah. So bulan depan kita cetak 95,000. Oh, from there abang gauge lah. Daripada situ abang dapat dapat gauge lah kata kan. Dan kita tahu dekat mana pembeli kita yang kuat, yang strong. Masa itulah kita study. Dekat umpamanya macam Johor kita hantar 40,000 sebab sana laju. Kan Sabah Sarawak 4,000 je. Ada negeri kita jual kita hantar banyak, ada negeri kita hantar sikit. So kita dah tahu dia punya momentum tu. Jadi dalam tempoh 5 bulan kita beat gila-gila. Dalam tempoh 5 bulan kita pergi 386,000. Paling itu paling besar lah. Paling besar 386,000 untuk satu isu. Kita sold out juga. Habis. Sebab tu kalau you tengok majalah Ujang tu, dia punya kartun dia tu kita bayar mahal. Kita mampu bayar mahal sebab majalah tu dijual dengan jumlah yang banyak. Kuantiti banyak kan. Jadi kartun ni kita boleh bayar satu page sampai 700, 800 kita bayar. Boleh bayar sedap bang. Boleh bayar sedap lah kan. Dia masuk banyak. Tapi bila start, bermula lah masalah kita tu. Start. Okay. Sebelum saya nak cakap pasal start tu, apa jadi juga kat Usus Sendirian tu? Sebab saya tengok memang keluar lepas tu. Nak tahu apa jadi selepas tu? Lepas RTM tak ambil tak ambil ke ataupun dia tak tahu nak bayar macam mana? Kemudian dia ambil. Macam mana boleh lepas tak tu? Kita lepas kita melalui satu company lain lah. Kita guna company lain. So daripada company ni baru kita boleh masuk. Oh, masa tu dah tak dengan Karisma dah? Dengan Karisma, tapi kita macam kita nak jual barang. Tapi kita ada satu ejen yang sampaikan barang ni. Faham? So from there tahulah berapa harga satu episod. Ya. Okay. So dia keluar lepas tu dia meletup lah. Dia keluar dan jadi fenomena lah. Alhamdulillah. Kemudian Usus Sonton ni juga ditranslate ke beberapa bahasa. Dan satu ejen daripada Indonesia ambil, Arif International ambil dan bawa juga ke luar negeri. Dan kita dengar Usus Sonton dialih ke bahasa Arab, ke bahasa-bahasa asing juga. Berapa country bang? Abang tahu ada data tak? 9 country cover. So semua tukar-tukar bahasa lah. Maksudnya dia kena buat voice over balik. Dia orang buat. Dia kena dub balik lah. Itu member saya balik pada flight dia kata, aku tengok Usus Senturian dalam kapal terbang cakap Arab dia. So berapa lama jangka hayat Usus Senturian sebagai siri? 52 siri itu dia. Itu penamat dia yang episod ke-52 lah. Tu daripada 94 betul? Ya, 94, 95, tahun 96 tu kita buat juga siri yang luar, bukan Senturian saja. Oh, ada tambahan lain. Kita buat overseas, untuk overseas market pula. Kita buat kartun macam
masa saya ingat dulu satu projek nama dia Amir dan Amira. Kartun ni kita buat untuk ekspor ke luar negeri. So dia tak ditayangkan di Malaysia, ditayangkan di luar saja. Itu pun ahli bahasa juga. Ahli bahasa juga. So maknanya lepas animation Usop Sunturion tu ada beberapa lagi animation lain. Yang anda abang punya lah. Bukan. Saya tak terlibat dalam tu. Itu Camp Ismail saya. Saya cuma terlibat dalam Usop Sunturion saja. Maksudnya anda karisma lah. Anda karisma juga. Okey. Lepas tu dia habis macam tu je. Habis macam tu dia habis cantik ke tak cantik bang? Tak berapa cantik lah. Tak berapa cantik lah. Sebab saya lepas tu saya ada masalah bila buat majalah Hujang. Sebab anda company sama. Anda company group tu juga. Bawah group tu juga. So saya fokus kepada penerbitan majalah Hujang. Bila buat majalah Hujang ni saya buat maknanya daripada A lah, daripada mock-up majalah, mengumpulkan kartunis, mengumpulkan ejen, macam mana kita nak distribute majalah ni, nak printing dekat mana. A to Z lah. Maknanya Karisma Publication ni saya jalankan. Saya run the company dengan production sekali. Jadi saya pilih juga kartunis yang akan masuk dalam tu dan saya tukar nama dia semua. Tu. Sebab tu kalau dengar kartunis waktu zaman semua nama pokok-pokok, nama sayur-sayur. Bayam apa semua kan. Semua nama sayur, nama pokok, nama buah. Itu kartunis dengan majalah saya dulu. Jadi benda tu berjalan selama 3 tahun. Tapi problem yang dekat animation tu dah settle belum? Animation tu settle lah. Maknanya company tu jalan lah. Animation tu jalan macam biasa. Cuma Usop Sunturion habis. Usop Sunturion habis. Jadi saya bertumpu kepada majalah. Pada company. Saya menjalankan Karisma Publication. Jadi saya tumpu kepada publication lah. Animation ni bawah Camp Ismail. So kira dia own company. Tapi abang tak ada share kat situ? Tak ada. Saya tak ada share. Animation tak ada share? Tak ada. Saya tak ada share dalam. Kenapa abang tak ada share kat situ? Itulah saya dah cerita tadi. Bila kita buat ni, kita buat sesama kawan. So di Waris Bay dah jadi macam member kan. Macam bila member ni kita biasanya kita tak fikir sangat benda ni terlampau. It's not about cent and dollars lah. Yes. Kita macam cita-cita kita bersama lah. Kita sesama macam kita sesama geng kita, why not kita buat ni. Kalau benda ni sukses besok, at the end kau ambil banyak ni, kau ambil banyak. Kita buat ada perjanjian tu. Maknanya abang lamsam je lah sebenarnya. Tak juga. Saya ada profit sharing. Saya ada 30% profit sharing dalam. Tapi abang dapat tak semua profit sharing tu? Tak dapat. Tak dapat. Itu punca dia yang jadi konflik tu. Faham? Bila majalah tu jalan selama 3 tahun dalam keadaan baik, tiba-tiba printing tak nak print. Masa tu kita cetak dengan utusan. So utusan tak nak print. Utusan Perikot tak mau print. Dia kata sebab kita ada hutang dia tu. Kita ada hutang RM60,000. So surprise tak? You jalankan production. Tiba-tiba you dengar ada hutang RM60,000 dekat printing. Itu dah tu. Macam mana boleh ada hutang pula? Yes. So benda ni yang jadikan orang kata konflik tu mula timbul lah. Kan? Bila majalah tak boleh nak cetak, tak boleh nak dikeluarkan lagi. Kita dah buat tapi majalah tak boleh cetak. Printing tak nak cetak. So apa yang saya buat, saya panggil ejen. Sebab ejen yang ada dengan kita ni, semua ejen yang support kita daripada mula. Kan? Dia support daripada mula kita terbitkan majalah selepas 3 tahun. Jadi bila kita tak keluar majalah, takkan kita nak biarkan dia macam tu. Betul. Kan? Dia dah letak duit, dia dah letak deposit. Dia ada duit dalam tu. So saya call out ejen semua. Saya kata, you nak tak majalah you keluar? Kalau you nak majalah ni keluar, so saya kata saya akan form another company. Saya akan publish majalah ni. Walaupun printing utusan tak mau, saya akan cetak dengan printing lain. So kebanyakan ejen semua support lah. Of course lah dia nak teruskan perniagaan dia. Dia benda tu apa income kan? Income. Income dia. Kata habis perniagaan dia berniaga. Bulan tahu katakan dia ambil majalah dengan kita 40,000. Tiba-tiba kita beritahu dia bulan depan majalah dah tak ada dah. Pening dia. Betul. Sebab flow pun cantik, itu jual. Habis sold out. Itu abang problem dengan animation tu satu hal. Tapi dia terus kena bersangkut paut dengan publication ni. Bersangkut dengan publication. Jadi benda ni yang kita tak boleh nak correct sebab benda ni dah pergi high profile, dah pergi board directors. Saya bukan board director dan saya tak ada kuasa nak pergi tanya mana pergi duit aku. Saya bukan tak ada right untuk buat macam tu. Melainkan dalam publication dan benda yang berkaitan dengan hak saya kan.
Jadi apa yang saya buat masa tu, saya minta lah saya punya profit sharing. Mana profit sharing saya selama 3 tahun? Yang animation tu. Tak. Publishing. Majalah. Publication. Itu pun tapi itu abang yang manage. Saya tapi yang manage. Itu pun abang tak ada share. Saya ada profit sharing. Profit sharing. Saya ada 30% profit sharing dalam tu. So sekarang tapi black and white ada. Ada black and white. Okay. Saya ada 6 back to back contract. So apa jadi selepas tu? Apa cerita bang? Kemudian bila saya minta saya punya profit sharing ni, maknanya 30% selama 3 tahun. Daripada mula kita publish majalah tu tahun berapa? 95, 67. 95, 97, 3 tahun. 3 tahun dengan jualan yang gila-gila lah. Memang gila-gila. Lagi top dari gila-gila lah masa tu. Kita dah top dari gila-gila. Masa tu gila-gila dah slow down ke ataupun abang punya competitor lah gila-gila tu masa tu kan? Betul tak? Ya. Dia orang dah competitor lah. Tapi kita dah lead dalam 5 bulan tu, kita dah leading dah. Abang dah fly lah, kita dah fly dah. Kita dah to the moon dah. Dan jadi bila saya minta saya punya profit sharing ni, dari situ baru mulanya timbul benda tu jadi complicated. Dia orang tanya, benda ni kena melalui lawyer. Sebab profit sharing satu jumlah yang banyak kan, yang 30%. So dah masuk legal lah ni. Dah masuk legal lah. So bila melibatkan lawyer, dia punya soalan tu dia jadi complicated lah. So mana abang dengan yang kawan abang ni yang memang kawan, so benda ni dah jadi macam bukan kawan dah. Dah jadi tak kawan dah. Dah jadi tak kenal dah. Dah jadi lain lah. Talk to my lawyer. Kita nak bercakap sebagai kawan dah tak boleh dah. Okay, faham. So dia ada lawyer, saya pun kena ambil lawyer juga. So bila kita minta kita punya hak ni, lawyer dia tanya, dia kata apa yang membuktikan Ujang ni awak? Kan, jadi soalan ni memang satu orang kata soalan yang kalau you zaman tu darah panas memang bertumbuk lah. Meletup kan. Memang rasa dengan lawyer tu kena lah. Maksudnya dia persoalkan pattern Ujang. Trademark tu. Jadi bila sekarang ni pattern tu bukan abangnya. Asalnya bermula kita ada perjanjian, maknanya kita pergi daftarkan hak milik ni sementara. Maknanya hak milik ni selagi perniagaan tu berjalan, company pegang untuk protect. Tapi apabila produk ni dah tak jalan lagi, dia dalam perjanjian tu dia kena pulangkan balik trademark ni pada saya. Trademark majalah tu kena pulang sebab Ujang tu nama saya. Dan mock-upnya saya buat. Kan? Jadi bila kita dah buat perjanjian macam tu dan bila benda tu sangkut dan benda tu tak dipulangkan. Maknanya dia tuntut tu hak dia lah. Dituntut sebagai hak milik syarikat lah. Sebab bila kita cek dengan Maipo, memang telah didaftar. Siapa pun boleh pergi cek. Pergi cek dekat Maipo, Ujang. Akan tengoklah siapa yang daftar dekat situ, nama company. Yalah, macam perjanjian abang cakap tu lah, under company apa semua lah. Tapi sampai satu masa dia stop, adakah benda tu semua dalam black and white juga? Kalau dia stop, maknanya hak milik trademark tu pergi ke abang balik. Semua di dalam black and white. So apa jadi bang? Cerita bang, apa jadi bang? Jadi masalah kita pula, kita satulah kelemahan kita. Bila kita berkawan ni, kita selalu tak particular benda-benda macam ni, betul tak? Bila kita buat satu production, kawan kita uruskan kita punya dokumen, kita takkan pergi kat dia tanya, kau dah buat ke belum ni? Kau dah sign ke belum? Mana aku nak tengok. Tak ada, kita bukan jenis macam tu. Kita percaya sebab kita lama berkawan. Kan? Dalam tempoh 3 tahun tu kita dah kawan baik. So kita tak ada orang kata bersangka apa-apa langsung. Dan surprise bila saya tengok nama saya didaftarkan. Bukan typo majalah tu saja. Nama saya tu Ujang tu pun didaftarkan juga. Jadi benda ini abang tahu tak? Abang tahu tak? Kemudianlah saya tahu bila kita dah maksudnya kemudian tu lepas yang cerita pasal lawyer ni. Ya. Maksudnya sebelum tu abang tak tahu yang dia orang daftar. Maksudnya benda dibuat di belakang abang lah. Benda tu di belakang saya. Faham? Buat di belakang saya. Jadi benda ni boleh tengok kalau siapa-siapa boleh cek Maipo, cuba cek Ujang. Cuba tengok. Didaftarkan tu dua clause. Satu Ujang majalah tu. Satu lagi word Ujang tu. Allah. Jadi boleh katakan abang kira tahu kono ni.
Kena lah. Kena kan. Jadi bila lepas tu saya buat apa-apa benda pun, datang saman, datang court injunction. Dalam tempoh saya buat majalah tu, gangguan tu banyak. Banyak gangguan. So maksudnya abang tetap bawa majalah tu tapi dengan printing tempat lain apa semua abang teruskan juga. Tapi masih dengan Karisma bukan? Tak. Saya tubuhkan multi supervision. Oh, ini abang punya. Ini abang seorang. Company ni saya tubuhkan sendiri. Company ni. Kemudian saya tanya kepada semua kartunis yang ada. Saya panggil semua. Masa tu pekerja saya ada dekat 70 orang masa tu. Ramai bang. Ramai publication. Saya panggil semua, saya kata sekarang macam mana? Adakah kita masing-masing nak bawa haluan masing-masing ataupun nak saya leading lagi dalam company ni? Kalau nak saya lead, saya akan teruskan majalah ni dan saya akan form new company. Saya beritahu dia tu terang. Siapa nak follow? Siapa nak follow? Sebabnya saya tanya macam tu, kalau tak kerja pun saya tak apa saya. Masa tu memang orang kata saya boleh minta kerja kat mana-mana je. Ya, betul. Kan? Tapi masa tu sebab jelah majalah Ujang pun tengah best apa semua. So abang pun dari segi kewangan tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi sebab memikirkan ramai kan. Sebab kita dulu sama-sama kan. Betul, sama-sama susah, sama-sama naik kan. Ya, sama-sama naik. Jadi semua cakap akan ikut saya. Dia kata dia semua 70 orang. Semua setuju. Sebab kalau tak dia nak pergi mana? Majalah dah tak keluar. Ya. Majalah tak terbit lagi dah. So apa yang saya buat, saya pergi pindah ke Selayang, sewa bangunan 4 tingkat dan kita formkan multi supervision new company dekat sana. Itu anda abang seorang ah? Anda saya seorang. Kemudian semua pekerja-pekerja ni yang ada tadi ikut ke sana. Habis Karisma Publication habis. Tutup cerita. Tak ada cerita dah. Jadi saya fokus pada new publication dan saya keluarkan majalah masa tu saya keluarkan pertama Varia Lawak. Oh, Varia Lawak. Ya. Saya keluarkan Varia Lawak. Anda abang punya publication sendiri ya? Ya. Okey. So semua kartunis yang ramai-ramai ni semua duduk kat situ melukis, terus continue melukis dan kita publishkan Varia Lawak. Tapi dalam tempoh kita keluarkan tu, Karisma ni dihidupkan balik. Dan siapa yang lead? Yang lead saya punya partner lah, kawan saya dulu lah. Oh, kawan baik saya itulah yang sama-sama buat dengan saya tu. Dia pun kartunis lah. Dia bukan kartunis, dia tak ada kena-mena dengan bidang kartun. So maknanya dia panggil kartunis lain lah. Dia panggil balik kartunis yang berjanji dengan saya tadi. Oh, maknanya ada benda belakang lah cerita. Ya. Yang berlaku sekarang ni seorang demi seorang lari ke sana balik sebab company itu dah dihidupkan semula. Jadi budak-budak yang sama dengan saya yang dulu janji nak support sama-sama ni tadi, sebahagian dia lari, sebahagian besar dia lari ke sana. Dan dia pergi dekat sana, dia support lah. So dia dah ada balik dia punya team untuk jalankan majalah Ujang, hidupkan balik majalah Ujang. Jadi saya teruskan dengan majalah Varia Lawak ni tadi. Tapi dengan berapa kerat je lah. Beberapa kerat je, tak ramai. Dan majalah Varia Lawak tu kemudian di injunction. Datang court injunction. Mana Varia Lawak ni tak boleh diterbitkan. Datang surat daripada sana, dia injang saya, tak boleh keluarkan majalah ni. Sebab dia kata dalam tu kan nama saya dah didaftarkan. Lukisan-lukisan saya dah didaftarkan. Kemudian even lukisan abang pun tak boleh? Tak boleh. Dan kartunis yang lari tadi, yang pergi ke sana tadi semua, dia termasuk kartunis yang berpihak ke sana tadi saman saya balik. Sebab menggunakan artwork tanpa kebenaran. Untuk Varia Lawak? Untuk Varia Lawak. Mula-mula kan tadi kan semua ikut saya. Okey, semua okey? Semua okey. Sebab dapat gaji. Sebab bila kita continue majalah, kita dapat collection dan kita boleh bayar gaji. Kemudian semua lari kat sana. Bila lari kat sana, saya continue keluarkan lagi majalah tu. Yang kartunis yang lari tadi semua saman saya balik. Sebab menggunakan artwork tanpa kebenaran. Oh, double trouble lah ni. Double trouble. Kan, jadi lawyer saya masa tu Zulkifli Nordin. So lawyer dia kata, dia kata ini sebenarnya ini kes ni bahaya ni dia kata. Sebab dia ni boleh sebabkan ke penjara ni dia kata. Dia bukan lagi kes intellectual property dah ni. Dia dah jadi macam kes jenayah. Crime lah.
crime lah, bawa lagi, mencuri harta, mencuri artwork. Mencuri artwork tu maknanya abang bawa yang kartunis ni semua datang pergi, lepas tu diorang patah balik, abang kena dituduh sebagai mencuri artwork dia orang. Saya mencuri artwork dia orang. Tapi padahal dia orang rela sebelum tu. Sebelum tu rela. So macam mana tu? Itu macam pelik tu. Itu yang buatkan saya betul-betul flash masa tu lah. Saya betul-betul flash masa tu. Dan saya tak mau nak sebut lah. Nanti saya jadi mengungkit-ungkit. Betul. Sebab kebanyakan dia orang ni semua daripada mula dengan saya. Bermula dengan saya. Kemudian bila berlaku benda-benda yang macam ni, 7 orang sama saya. Satu ni sama tu. Jadi saya teruskan tutup majalah awak. Saya keluarkan Lanun. Okey. Keluar majalah Lanun pula. Tapi maksudnya Lanun ni branding baru, tapi under company sama, yang media. Dia tak kacau company abang? Tak. Yang Lanun ni saya buat bawah Master Triple Vision, company saya sendiri. Okey. So kita cetak, cuma jualan dia Lanun ni kita buat pengisian dia yang lebih konsep dia lebih Islamik lah. Banyak konsep Islamik. Kartunis baru semua. Kartunis ada yang baru, ada yang lama ada 2-3 orang. Ada 2-3 orang yang stay dengan abang. Stay. Macam kartunis tembakau stay dengan saya. Tembakau sampai antara nama yang boleh disebut lah. Tembakau ni dia sama dengan saya. Beberapa orang kartunis yang masih bertahan, kita buat majalah Lanun, tapi dia punya circulation tu turun sikit. Daripada 300,000 tadi dia pergi 150,000. Separuh habis. Sebab kita punya key man tadi, kartunis yang power tadi semua caw balik. Semua caw ke sana balik. So saya dah ada kompetitor. Saya compete dengan majalah nama saya sendiri. So saya keluarkan majalah, saya kena lawan majalah Hujang. Hujang dulu nama saya. Bang, saya tak tahu ni bang, ni first saya betul-betul kalau katakan detail, baru saya tahu yang abang kena fight dengan nama abang sendiri. Ya. Lama saya kena fight dengan majalah nama saya sendiri. Okey bang, saya saja tanya. Abang rasa because abang fikir sebab kawan-kawan. Tapi abang rasa ni nasihat abang kepada kartunis-kartunis baru ataupun siapa-siapa lah yang into publication apa semua. Cuma sekarang dia punya medium lain lah. Medium ni mungkin boleh buat through digital kan? Betul. Sekarang kan ada digital punya ni kan. Tapi whatever it is, benda tu tetap sama. Maksudnya patternkan kau punya branding. Betul. Abang rasa abang menyesal tak patternkan dulu sendiri? Sangat menyesal. Tapi masa tu tahun berapa bang? Kan kita tak tahu. Sebab abang pun based on trust, betul? Ya. Kita tak tahu tahun 90-an mana orang tahu Intellect Property. Betul. Benda kat Malaysia ni benda baru sangat kan. Even kita tahu ramai penyanyi-penyanyi pemuzik pun ramai tak ada juga yang terkono, ada juga yang terkono bang. Kan cerita yang sama kan? Cerita lebih kurang sama je. Sama. So from there, Lanun tu berapa lama dia survive? Lanun saya ingat dalam tak lama juga. Saya last tahun 1999. Dalam 2 tahun 3 tahun lah saya rasa. Maksudnya dah nak masuk tahun 2000 lah. Nak masuk tahun 2000 sebab tahun 2000 tu saya dah muflis dah. Abang declare bankrupt? Saya declare bankrupt. Because of the court punya benda. Dalam tempoh saya jalankan majalah tu saya dapat 19 saman, saya dapat 5 court injunction. Jangan. Terlupa lah kes kat mana tadi. Pasal intellectual property tu lah. Trademark apa semua. Okey. Lepas tu abang cakap abang dah sampai muflis apa semua. Saya lawan kes ni habis banyak habis. Banyak habis Banyak habis. Sebab saya ada 19 saman. 19 saman. 19 saman macam-macam lah. Banyak tu bang. Yalah sebab abang cakap dia dah bukan jadi benda yang intellectual property punya benda, benda. Dia dah jadi macam crime pula untuk abang. Dah jadi macam-macam dakwaan. Dakwaan dalam tu dah jadi mencuri artwork, menggunakan kartun tanpa kebenaran, macam-macam kan. Jadi saya habis dekat lawyer banyak habis. Mana dalam tempoh yang lama tu kita nak proses satu saman tu pun bertahun-tahun lama ni. Ambil masa berapa tahun sebenarnya bang? Lama. Tak habis pun, pending je. Sampai sekarang? Sampai sekarang dah, sebab saya muflis tahun 2000 tu saya muflis. Oh, okey. Jadi kita menjalankan perniagaan, dalam masa yang sama kita nak serve mahkamah punya
mana kita nak fokus kan. Jadi kita punya production jadi cacah melba dengan pekerja-pekerja, ada yang lari, ada yang berhenti. Kemudian datang court injunction, keluar majalah ke pasaran, kena tarik balik daripada pasaran. Yang majalah Lanun tu? Majalah Baria Lawak. Kemudian majalah saya buat banyak majalah saya buat lepas tu. Dekat 8 majalah saya buat. Semua sama juga kena tarik balik. Ada yang kena tarik kerana court injunction, macam-macam lah dakwaan-dakwaan tu. Ada yang kata saya gunakan lukisan ni, ada tanda tangan, macam-macam. Jadi benda tu sebenarnya orang kata apa? Kalau kita tak daftarkan kita punya hak milik tadi, karya ni tadi, orang boleh claim macam-macam. Benda tu perkara tu boleh di-create dan di-manipulate. Boleh di-manipulate. Kan? Jadi tahun 2000 tu saya declare bankrupt sebab saya dah tak boleh pergi lagi dah. Majalah tu dah sangkut banyak dan saya hutang printing pun dah 1 juta masa tu. 1.8 juta hutang. Dengan syarikat pencetakan. Sebab kita buat majalah banyak. Kita cetak, kita guna 2-3 printing. So printing ni dia combine, dia calibrate, dia combine 2 buah printing ni untuk cetak majalah kita dalam jumlah yang banyak. Jadi saya sangkut dengan printing ni 1 juta lebih saya sangkut. Jadi gaji kerja pun dah tak boleh nak bayar, apa semua tak boleh. Jadi saya pun terpaksa declare bankrupt lah. Tahun 2000. Tahun 2000 So lepas tahun 2000 tu, lepas apa dengan court injunction apa semua tu, abang apa yang abang boleh buat lepas tu? Of course kalau macam publication dah kira sebenarnya dah macam wabillahi taufik lah masa tu. Tak boleh lah. Kalau publication dia boleh sangkut macam-macam benda. Kadang-kadang lukisan kita tu ada lukisan jadi daftar sampai gambar apa yang benda kita tak pernah terlintas dalam fikiran kita lah. Sebab kita buat majalah tu banyak, 124 muka, 114 muka satu majalah. So takkan kita nak tengok setiap muka surat, setiap petak kita nak perhati satu-satu. Betul. Mana kita perasan kadang-kadang terlepas beberapa lukisan yang mungkin sama, dikata ada similarity, persamaan. Sebab bila orang nak cari salah, macam-macam benda salah dia boleh create. Banyak benda boleh dibuat, boleh di-create lah. Tapi benda tu belum tentu salah lagi. Yang jadi masalahnya kita kena menjawab. Bila dia dakwa, kita kena jawab. Kena jawab, dah betul proses dia ambil masa. Proses ambil masa. Kita kena bayar lawyer kena pergi buka file, kena pergi buat research dekat library. Kan dia claim semua. Renyah juga abang, banyak benda tu. Banyak. Kan nak claim duit taksi, duit photostat apa semua claim, mileage semua. Lepas tu, dia pending, sampai sekarang ada pending. Pending, saya balik kampung. Jadi company saya dah tutup, saya balik kampung. Habislah, mana tak ada kerja lagi dah. Cuma saya balik kampung tu saya cari melukis dekat kaki lima. Saya melukis dekat Pekan Mahau tu. Buat caricature, lukis gambar orang. Tapi jual dengan harga yang murah lah, RM10 kan. So 10 bulan saya duduk kat kampung, itulah kerja saya. Melukis dekat Pekan Kuala Bilah, Pekan Bahau, jadi street artist balik. Street artist balik. Daripada umur abang 17 tahun sampailah kemudian abang dah declare bankruptcy. So abang balik kampung 10 bulan tu abang buat caricature abang. Buat caricature. Daripada tahun 2000 tu lah. Tak, masa saya balik kampung tu, kira pekerjaan saya yang masa duduk kampung untuk survive, saya lukis caricature lah. Tapi tu start daripada tahun berapa tu? Tahun 2000 tu saya balik kampung. Dalam 10 bulan lah. Lepas saya bankrupt tu saya balik lah. Tu balik lah. Maksudnya daripada gila-gila, lepas tu abang dengan Ujang, lepas tu abang abang sendiri. Yalah, abang start awal juga. Abang dah masuk majalah, melukis kartun daripada umur 17, professionally. So lepas tu abang kembali kepada street. Kembali kepada street. So apa yang abang gain daripada apa yang dah jadi? Daripada apa yang jadi berpuluh tahun tu lah. Yang pertama dia jadi masalah kat kita. Dia masalah inferiority complex. Okey. Pertama
satu masa kita jadi pengarah. Kita bos dalam sebuah syarikat, pekerja berpuluh-puluh orang sampai 70 orang pekerja. Gaji beribu-ribu. Sekali meluki dekat tepi jalan, jual lukisan RM10. So dia ada satu tekanan yang susah nak cerita. Kira abang depress ke masa tu? Depress ke apa? Boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga. Boleh tahan juga. Masih boleh tahan. Tapi kita masih lagi, sebab kita ni orang Islam kan. Ya, betul. Masih lagi ada rasa apa yang kita merasa yang Tuhan uji kita tu masih ada lagi. Kita fikir macam tu kan. Ya. Dan kita bertahan dekat 10 bulan tu saya bertahan. Kemudian saya pergi ke Tasikmalaya. Abang berhijrah ke Tasikmalaya. Berhijrah ke Tasikmalaya. Itu maksudnya telefon semua tak ada lah. Tak ada lah, habis lah. Itu yang hilang tu kan. Berapa lama abang hilang tu? Lama. Bertahun-tahun. Abang duduk kat Tasikmalaya? Saya duduk di Pekan di Kenyir lah. Saya duduk di kampung. Duduk kampung, tapi saya pergi buat trip kat sana. Duduk sana seminggu ke, saya balik. Balik. Tapi abang banyak habiskan masa dekat sana. Banyak habis masa kat sana. Maknanya abang memancing lah kat situ. Bawa orang pergi mancing, bawa orang sewa houseboat, pakai boat member-member kat sana. Saya ada ramai kawan di Tasikmalaya tu. So kita carilah orang nak pergi memancing, nak perlukan guide. So kita bawa lah dia orang pergi masuk ke Taman Negara. Maknanya abang buat benda tu untuk beberapa tahun lah. Lama. Saya ingat 10 tahun lebih. 10 tahun juga 2 tahun daripada tahun 2000 tu saya bermula dekat Tasikmalaya tu dekat 10 tahun. Lama lebih. Jadi dalam tempoh tu on and off ada juga saya buat a few projek-projek lain samping-samping macam advertising. Kadang-kadang ada orang minta buat apa lukisan ke apa, saya buat lah. Tapi itu tak kacau lah. Tak itu kacau. Jadi anchor dia, jadi kerjaya sebenar sepenuh masa. Maknanya dalam tempoh sebulan katakan saya buat 4 trip. Dalam boleh kata masa saya memang kat sana je lah, kat Taman Negara tu je. Kadang saya tidur dalam houseboat, tinggal kat sana. Kalau trip tu dekat, katakan 4 hari trip dia. 4 hari, kemudian ada leg 1 hari, ada leg 4 hari lagi. Jadi ada space yang hari tu saya tak balik. Saya akan duduk kat sana. Duduk kat sana terus atas boat tu. Selama abang buat benda tu selama 1 dekad jugalah, 10 tahun juga. Dekat 10 tahun. 10 tahun juga lah. Itulah bang. Sebenarnya rasanya abang ni banyak benda lagi saya nak tanya, dan banyak lagi benda abang boleh cerita kat saya ni. Kan? Kalau abang tak ada hal kan bang? Kita buat part 2 nak? Macam mana? Boleh je, tak ada masalah. Sebab sekarang tak ada masalah. Boleh. Sebab sekarang ni pun dah banyak dah saya dapat ni. Daripada segi daripada abang punya career, abang punya yalah apa yang jadi, betul abang kena itu, kena ini, dan apa yang berlaku kat abang apa semua. So rasanya ada banyak lagi yang abang boleh cerita tentang hikayat hidup abang Ujang ni. Kan selepas majalah, selepas being a cartoonist apa semua, lepas tu abang explore benda lain. Lepas tu apa bang abang cakap pasal eco ke agrotourism. Itu pun mesti banyak abang boleh banyak cerita lagi tu. So bang, kita boleh buat part 2 bang Boleh part 2 So terima kasih banyak-banyak bang untuk part 1 ni. Untuk part 1 ni terima kasih banyak-banyak. So insya-Allah nanti kita akan kita plan untuk kita plan untuk part 2. Kita boleh buat macam ni je. Tak semestinya kita boleh buat macam ni yang online. Tapi banyak lagi abang boleh cerita ni. Betul ada a few things yang saya nak tanya lagi. Tapi kita tunggu part 2 lah. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi melayan kerenah podcast 360K ni. So insya-Allah kita jumpa di part 2 bang. Okey, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Bang Ujang. Waalaikumsalam.